Okey, semalam, bukan semalam, session terakhir saya cuba nak explain menggunakan graf. Saya rasa mungkin cara explanation tu agak sedikit complicated lah. Saya nak start balik. Sebab sekarang ni objektif saya nak menceritakan tentang macam mana kita nak tentukan titik pusingan tu titik minimum atau titik maksimum. Alright. Jadi sebelum tu satu lagi cara selain daripada kita cuba nak tengok kecerunan pada titik pusingan tu dan juga pada titik sebelum dan selepas titik pusingan tu, satu lagi cara ialah menggunakan pembezaan peringkat kedua. Alright. Tapi sebelum tu kita kena juga faham bagaimana bentuk graf satu lengkungan dan juga bagaimana bentuk graf untuk fungsi kecerunan dia, iaitu pembezaan peringkat pertama dan juga pembezaan peringkat kedua. Okey. Katakanlah saya ambil satu hubungan linear lah, saya katakan. Saya katakan saya ambil satu ni saya gunakan Allahu Akbar. Saya ambil satu ni hubungan linear, katakanlah fx bersamaan dengan 3x tambah 2 lah katakan. Alright. So itu dia punya garisan dia. Siapa boleh bagi tahu saya kalau fungsi pembezaan dia macam mana rupa dia? Pembezaan bagi 3x campur 2 jadi berapa? 3. 3 exactly. fx 3. Alright. Katakanlah ini part CY. Okey. Dan ini adalah garisan untuk f sama dengan fx. Dan kalau saya nak lukis, katakanlah saya nak lukis satu lagi graf, iaitu fungsi kepada kecerunan. Saya nak lukis graf y bersama dengan f tanda x. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi satu fungsi yang pemalar, iaitu satu garisan mengufuk macam ini. Jadi ini ialah y bersama dengan f tanda x. Okey, so far boleh ikut? Boleh ikut. Boleh je. Okey, good. Okey, katakanlah sekarang ni saya nak buat satu lagi graf yang lebih kurang sama tapi fungsi dia lain sikit saja. fx bersama dengan 3x tolak 2. Okey, jadi kalau saya nak lukis graf dia akan bentuk lebih kurang macam ni. Okey, jadi ini y, x. Ini adalah garisan y bersama dengan fx. Okey, fungsi kecerunan dia ialah apa? Fungsi kecerunan dia apa dia? F tanda x. 3 lah juga kan? Jadi dia punya, kalau saya lukis dia punya graf dia akan jadi macam ni. Ini 3, jadi ini adalah y bersama dengan f tanda x. Okey, ini simple punya ya. Sekarang saya cuba nak bawa satu yang lebih complicated sikit. Katakanlah saya nakkan satu graf fx bersama dengan x kuasa 2. Okey, siapa boleh tahu kalau fx x kuasa 2 bentuk dia muka sedih ke muka senyum? Siapa ingat? sedih. Muka sedih. Muka senyum. Okey, katakanlah saya ambil untuk bagi dia senang sikit Katakanlah x kuasa 2 tolak 2. So pintasan y dia ialah tolak 2. Okey, tolak 2 kat sini Jadi garisan dia, graf dia akan jadi muka senyum. Alamak, sekejap. Tak cantik. Muka senyum sebab perkali kepada x kuasa 2 ialah positif. Kalau negatif baru dia jadi muka sedih. Lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. Okey. Okey macam ni. Jadi ini adalah fungsi y bersama dengan fx. Alright, fungsi kecerunan dia apa dia?
F tanda X. Apa dia fungsi turunan dia? X. 2x. 2X. Oh, 2X, 2X. Kalau saya nak lukis, dia jadi garisan apa? Garisan lengkung ke garisan straight? Siapa boleh bagi tahu? Dia akan jadi garisan straight lah sebab ini linear. Alright. Pintasan Y dia kat mana? Siapa boleh bagi tahu? Pintasan Y dia kat mana? Kat atas. Macam mana? Pintasan dia Y dia ialah pada asalan. Macam ni. Dia melalui asalan. Jadi ini ialah Y bersama dengan F tanda X. Alright. Dan kemudian kita tengok ya. Apabila pada titik pusingan. Pada titik pusingan curve ni, sekejap pada titik pusingan curve ni, maknanya F tanda X bersama dengan kosong, betul tak? F sama dengan kosong, F tanda bersama dengan kosong, F tanda X sama dengan kosong bermakna 2X bersama dengan kosong. Jadi X adalah bersama dengan kosong. Jadi apabila X bersama dengan kosong, jadi itulah titik pusingan dia. Okey, ada siapa-siapa di sini yang tak boleh ikut dengan apa saya cakap ni? Saya kurang faham. Saya pun kurang sikit juga. Alright. Saya start balik Okey, saya padam ni balik. Alright. Bentuk lengkungan Fx boleh faham? Macam mana bentuk ni? Boleh cikgu. Alright. Okey. Pintasan Y dia, pintasan paksi Y dia adalah negatif 2. Iaitu apabila X bersamaan kosong. Okey. Bila X bersamaan kosong, F kosong bersama dengan kosong kuasa 2 tolak 2, iaitu bersama dengan tolak 2. Jadi inilah dia punya pintasan Y. Alright. Sekarang alright. Apa lagi nak cerita? Katakanlah saya delete sekejap Saya delete ni sekejap. Gambar rajah ni. Okey. Kita tahu pintasan Y dia ialah X bersamaan tolak 2. Okey. Sekarang saya nak cari pula pintasan Y, pintasan paksi X macam mana? Kalau pintasan paksi X, nilai F bila Y Fx bersama dengan kosong, jadi X kuasa 2 tolak, sekejap saya ubah value lain lah, tolak 4 lah, tolak 4 bagi semudah sikit cerita. Ini jadi tolak 4 lah. Pintasan Y dia ialah tolak 4. Okey. Apabila Fx sama dengan kosong, jadi X kuasa 2 tolak 4 bersama dengan kosong. Jadi X bersama dengan berapa? Apa punca dia? Betul tak? Betul cikgu. Betul. Jadi X bersama dengan tolak 2 atau X bersama dengan 2. Betul tak? Betul cikgu. Alright. Sekejap Sebelum tu saya nak duplicate sekejap. Nak duplicate sebab nak gunakan banyak graf. Saya nak gunakan banyak graf gini. Berbalik kita kepada graf tadi ni. Alright. Bermakna garisan tu akan melalui tiga poin yang penting, iaitu tolak 4 di sini, 2 dari sini dan negatif 2.
Okey. Korang kena belajar macam mana nak melakarkan graf. Dan dia punya garisan lengkung dia akan jadi beginilah. Dia akan lalu pintasan Y tu, dia lalu pada paksi Y, pintasan X, lalu pada paksi Y, lalu pada pintasan, lalu pada titik 2 tu, dia akan jadi macam ni. Jadi ini ialah Y bersama dengan Fx. Boleh ikut? Boleh juga. Okey. Sekejap, saya nak delete sampai sini sebab saya nak ruang sekejap saya nak ruang sedikit. Okey, berbalik kepada fungsi keturunan. Saya nak lukis pula pada paksi yang sama dia punya fungsi keturunan. F tanda X. F tanda X bersama dengan berapa? Untuk fungsi X kuasa 2 tolak 4. 2x. 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 Alright. Dan dia melalui asalan. Bermakna dia adalah garisan lurus sebab dia hubungan linear. Begini bentuk dia. Saya lukis pada paksi yang sama. Jadi ini ialah Y bersama dengan F tanda X. Okey, so far boleh ikut? Boleh lagi. Boleh lagi. Alright. Jadi nak lukis graf pada paksi yang sama ni korang kena belajar tau. Kena biasa-biasakan. Alright. Alright, sekarang kita nak cari titik pusingan bagi Fx. Apa cara kita buat? Dia punya dy dx bersama dengan kosong, betul tak? Pada ataupun F tanda X bersama dengan kosong. Jadi, pada titik pusingan ataupun titik titik pegun, tak ada titik pusingan, tapi ini saya panggil titik pusingan lah. Titik pusingan pun salah satu daripada titik pegun. F tanda X bersama dengan kosong. Bermakna 2X adalah bersama dengan kosong. So, X adalah bersama dengan kosong. Boleh ikut ke ni? Boleh juga. Boleh juga. So, bila X bersama dengan kosong, berapa nilai F kosong? Iaitu X kuasa 2, itu kosong kuasa 2 lah. Kosong kuasa 2 tolak 4 bersama dengan tolak 4. Jadi bermakna kosong tolak 4 ialah titik pusingan. Okey, boleh ikut? Boleh juga. Alright. Boleh. Secara grafikalnya kita tahu bahawa titik pusingan tu ialah titik minimum. Sebab kita dah lukis graf, kita tahu itu titik minimum untuk graf yang muka senyum. Untuk graf muka senyum, kita tahu titik itu kosong negatif 4 tu, kosong negatif 4 ialah titik minimum. Tetapi kita nakkan satu cara untuk menentukan sesuatu titik itu minimum atau maksimum dengan menggunakan pembezaan peringkat kedua. Ini. Kita nakkan satu cara. Alright. So, kalau kita nak tengok apa nilai apabila kita tengok F tanda-tanda. Okey, F tanda-tanda X apa dia punya ni nilai dia? Apa dia punya fungsi dia? Kita bezakan fungsi keturunan dia. Jadi berapa? 2. Jadi 2. 2. Exactly. So, ini adalah nilai positif. Okey. Saya nak berhenti sini sekejap. Saya nak bawa satu lagi. Satu lagi graf. Kita simpan kat sini dulu tau. Dia adalah nilai positif. Kita nak tengok satu lagi graf kat sini. Di slide yang ini saya nak bagi tahu bahawa apabila F tanda-tanda kosong pada titik pusingan pada X bersama dengan kosong,
Apabila ini adalah positif, maka fx berada pada titik minimum. Pada x bersamaan kosong. Itu dia punya conclusion dia. Tapi kita tengok contoh satu lagi. Saya nak bawa graf yang lebih kurang serupa, tapi dia ialah fx bersama dengan tolak x kuasa 2 tambah 4. Alright. So graf tolak x kuasa 2 tolak 4 ni, apa dia punya fungsi keturunan dia? Negatif 2x. Negatif 2x. Good. Apa dia punya f tanda-tanda x pula? Negatif 2. Negatif 2. Alright. Okay. Kemudian, benda yang next one saya nak buat, nak cari pintasan x dan pintasan y. Pernah buat tak pintasan x dan pintasan y ni? Pernah tak buat? Tak pernah kot Pintasan x ni bermakna dia memintas paksi x. Dekat mana dia pintas paksi x. Dan pintasan y ni pula kita nak tahu di mana dia pintas paksi y. Okey. Pintasan x ialah apabila fx bersamaan kosong. Okey. Maknanya bila paksi y bersamaan kosong, tentulah dia pintas paksi x. Somewhere. Tapi kita tak tahu kat mana lagi. Jadi kita tulislah. Apabila fx bersamaan kosong, jadi tolak x kuasa 2 tambah 4 bersama dengan kosong. Ataupun kita kata x kuasa 2 tolak 4 bersama dengan kosong. Kita fakturkan, dia jadi x tolak 2 dan x tambah 2 bersama dengan kosong. Boleh ikut tak so far? Boleh ikut tak? Kalau tak faham, tolong beritahu tak faham. Saya ulang balik. Cikgu boleh ulang yang tu. Yang pintasan x tu? Ha. Okey. Saya nak cari di mana dia memintas paksi x dan paksi y. Okey, kalau saya cakap saya keluarkan statement fx memintas paksi x bila fx bersamaan kosong. Ini boleh faham tak? Betul tak? Bila dia memintas paksi x bersamaan kosong. Ke tak boleh nak brain lagi? Kurang sikit. Okey, tak apa. Alright. Saya nak melakahkan graf. Okey. Saya nak melakahkan graf y bersama dengan fx. Ataupun y bersama dengan tolak x kuasa 2 tambah 4. Okey. Ini fungsi dia. Dan graf tu akan berada pada Cartesian plane ni tau. Okey. Saya nak tahu di mana dia memintas paksi x paksi y. Jadi, apabila dia nak okey, macam ni katakanlah dia memintas pada garisan pada paksi dekat sini, tempat saya tulis merah tu. Apa nilai y apabila dia memintas kat situ? Apa koordinat dia? Katakanlah ini koordinat dia, koordinat x1 lah kata. Apa nilai y dekat koordinat tu? Siapa boleh tahu? Kosong. Kosong, exactly. Dia memintas paksi x apabila nilai y bersama dengan kosong. Sama juga kalau dia pintas dekat sini. Katakanlah sini nilainya x2. Dia memintas
pada nilai pada paksi X tu pada nilai Y-nya berapa? Y-nya kosong. Remember, sini nilai asalan, katakanlah ini 1, ini 2, ini negatif 1, ini negatif 2. Maknanya pada paksi X ni, semua ni Y-nya adalah kosong. Boleh ikut? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, itu penting tu. Okey, minta maaf, saya ingatkan semua dah faham, rupanya tak faham lagi. Okey. So saya mungkin good time for me to explain. Sekejap close. Alright. Okey, sekarang saya nak tanya pula. Macam mana saya nak cari pintasan Y? Katakanlah garisan lengkung tu melalui titik sini dekat paksi X betul-betul. Apa nilai X dekat situ? Itu koordinat, katakanlah ini Y1. Apa nilai X kat situ? Siapa boleh beritahu? Nilai X berapa? Kosong. Kosong, exactly. So dia straight je. Bukan begitu straight. Saya nak mengatakan dia memintas dan memintas pada paksi Y. Okey. Katakan ini 1, ini kosong, ini negatif 1, negatif 2 pula dah. Negatif 1. Okey, negatif 1. Kata ini 2, ini negatif 2. Okey, dia memintas paksi X pada nilai X-nya kosong. In the end, dia punya nanti kita akan find out, saya delete balik. So kita akan find out bahawa apa? Bahawa dia punya garisan lengkung dia akan jadi macam ni. Dan kita nak cari di mana pintasan X. Okey, ini kita panggil dia sebagai pintasan X dan inilah pintasan Y. Okey. Pintasan X. Okey, ni pintasan X ni ada 2. Ini pula kita panggil dia sebagai pintasan Y. Okey, saya nak cari titik tu sebab saya nak lakarkan graf. Alright. Okey, sebab tu saya cakap tadi fx memintas paksi X apabila fx bersamaan kosong. So fx dia ialah fungsi ni. So fx bersamaan dengan kosong, negatif x kuasa 2 tambah 4 bersamaan kosong. Boleh ikut? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, kalau tak boleh ikut tolong bagi tahu sebab saya tak mahu ada siapa-siapa yang ketinggalan. Semua orang kena faham ni. Sebab penting sangat ni. Alright. X kuasa 2 tolak 4 jadi bersamaan kosong. Okey, ini boleh ikut tak? Macam mana saya dapat ni? Boleh cikgu. Ada siapa yang tak faham macam mana boleh jadi macam tu? Boleh cikgu. Sebab saya hanya tukarkan dia punya tanda je. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Ataupun saya boleh kata macam ni lah. Saya boleh katakan, saya pindahkan X kuasa 2 ni ke kanan, dia jadi tambah X kuasa 2. Saya pindahkan tolak 4 ke kanan, jadi tolak 4. So, in the end dia jadi bersamaan kosong kat sini. X kuasa 2 tolak 4 kat sini. Sama lah juga kita katakan X kuasa 2 tolak 4 bersamaan kosong. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey, nampaknya topik ni mungkin susah sedikit Slow-slow, tak ngapa. Kita belajar. Alright. Cuba bagi perhatian betul-betul lah, penting ni. Allah. Saya tulis balik. X kuasa 2 tolak 4 bersamaan kosong. Okey. Remember, apa yang saya nak cari ialah pintasan X. Tadi saya faktorkan sebab ini adalah konjugat. Kita boleh tulis dia sebagai X tolak 2, X tambah 2 bersamaan dengan kosong. Okey, boleh faham macam mana saya boleh faktorkan jadi macam ni? Okey, faham. Boleh faham Bermakna apabila fungsi itu bersamaan kosong, ini mengatakan bahawa X adalah bersamaan dengan 2. Yang ini pula mengatakan bahawa X adalah bersamaan dengan tolak 2.
Jadi dapatlah kita dia punya pintasan X dia ialah pada tolak 2 dan okey, saya tulis sinilah. Saya tulis sini sebagai tolak 2 kosong. Dan sini pula saya bagi dia sebagai 2 kosong. Dia punya koordinat dia ya. Okey, boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh. Alright. Saya nak cari pintasan Y pula sekarang ni. Pintasan Y sepatutnya straightforward lah. Kita ingatkan Y bersama dengan MX tambah C. C itu adalah pintasan Y. Apabila X bersama dengan kosong. Okey. Kita tahu dia punya koordinat X dia adalah kosong kat situ. Kita carilah nilai Y dia berapa ataupun F dia kat situ. Jadi X adalah kosong. Bila X bersama dengan kosong, F kosong bersama dengan apa? Tolak 2. Tolak 2 pula lah. Tolak kosong, sorry. Tolak kosong kuasa 2 tambah 4, iaitu bersama dengan 4. Jadi ini adalah koordinat 0, 4. Okey, siapa boleh, ada siapa yang tak faham kat situ? Faham ke tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham Alright. Jadi itulah pintasan Y, pintasan Y. Kita dapat dah daripada kita punya aktiviti baru sekejap tadi. Okey. Daripada graf ni kita tahu titik pusingan dia. Belum lagi, kita tak tahu titik pusingan lagi. Titik pusingan pada titik pusingan ini dah kita dah belajar. F tanda X adalah bersamaan kosong. Okey, siapa masih ingat ini? Ingat tak? Yang buat buat dia punya peringkat negatif 2x sama dengan kosong. Ya, negatif 2x bersama kosong. Itu kita nak cari. Sekarang ni titik pusingan, iaitu apabila dia punya dy dx bersama dengan kosong. Kita nak cari koordinat. Kita nak cari koordinat titik pusingan dia. Itu saja. Statement yang ni saya tulis ni, ada siapa yang tak faham tak? Pada titik pusingan f tanda x adalah bersama dengan kosong. Kalau tak faham tolong bagi tahu saya sebab saya boleh refresh balik. Kita dah belajar dah ni. Okey, tak ada siapa jawab jadi saya anggap dah lupa lah tu. Sekejap saya tengok balik kat mana tempat kita bagi tahu. Kat mana dekat sini. Ingat tak? Pada titik pusingan dia punya kecurunan bersama kosong, betul tak? Titik minimum dan titik maksimum. Ikut saya punya laser pointer. Betul tak? Betul cikgu. Jadi titik bila berada sorry, apa dia? Siapa cakap tadi sebentar tadi sebab coincide dengan saya cakap. Boleh faham Okey. Faham cikgu. Faham cikgu. Pada titik minimum dan titik maksimum, dy dx adalah bersamaan kosong. Okey, dy dx adalah bersamaan kosong sebab kecurunan dia memang kosong. Kalau kita ambil dia punya tangent, memang kecurunan dia kosong. Pada titik maksimum dan minimum tu, kecurunan kosong. Okey? Jadi itulah dia yang saya nak cakap tu. Kita kembali pada graf tadi. Sini, okey? Jadi pada titik pusingan f tanda x adalah bersamaan kosong. Jadi saya nak cari titik pusingan tu kat mana. Jadi f tanda x apa dia? F tanda x tolak 2x adalah bersamaan kosong. Bermakna x adalah bersamaan kosong. Bila x bersamaan kosong, f kosong adalah bersama dengan 4. Tadi kita dah cari dah. Bermakna 04 tadi tu juga dia lintasan y dan dia juga adalah titik pusingan. Okey. 04 tu adalah titik 04 adalah pintasan y dan juga titik pusingan. Okey, boleh faham tak tu?
Boleh faham tak? Kalau tak faham tolong beritahu saya. Kurang Okey, faham cikgu. Kurang Kurang sikit. Kurang sikit okey, topik ni jadi susah Okey, pada titik pusingan F tanda X bersamaan kosong boleh faham? Boleh cikgu. Itu boleh kan? Boleh yang tu bang. Itu faham kan? Yang tu boleh faham cikgu. Itu Jadi faham. jadi saya ambil lah fungsi keturunan tadi, F tanda X adalah bersamaan kosong, iaitu nilai negatif 2X adalah bersamaan kosong. So kalau negatif 2X bersamaan kosong, X adalah bersamaan kosong. Okey, boleh faham ni? Boleh cikgu. Okey, boleh faham cikgu. Okey. Apabila X bersamaan kosong, apa nilai Fx? F kosong adalah 4. Sebab tolak kosong kuasa 2 tambah 4 adalah bersama dengan 4. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, boleh. Okey. So titik pusingan ialah 0, 4. Okey. Secara coincident saja, pintasan Y itu juga adalah titik pusingan. Itu yang saya nak ceritakan. Pintasan Y juga adalah titik pusingan. Hanya kita tak tahu lagi titik pusingan ini adalah titik maksimum atau minimum. Sebenarnya kita dah tahulah sebab kita tengok graf ni, kita dah tahu dah ini titik maksimum. Tetapi kita nak cari ini adalah titik pusingan dengan menggunakan pembezaan peringkat kedua. Jadi di sinilah datangnya pembezaan peringkat kedua. F tanda X adalah negatif 2, iaitu fungsi sekejap saya lukis balik graf. Fungsi keturunan dia macam ni rupa ya. Ini adalah Y bersama dengan F tanda X. Okey. Untuk fungsi keturunan F tanda X, dan garisan warna hijau pula ialah, saya lukis macam ni. Ini adalah Y bersama dengan F tanda X. Nilainya negatif. Apabila F tanda X adalah negatif, titik pusingan adalah titik maksimum. Itu dia punya conclusion dia. Apabila apabila pembezaan peringkat kedua nilai ini negatif, maka itu adalah titik maksimum. Yang tadi tu kita kata apa? Apabila dia positif, maka titik pusingan itu adalah titik minimum. Okey, saya boleh buat conclusion kat sini dah. Sekejap. Duplicate slide sekali lagi. Dah slownya komputer ni. Okey, sekejap. Conclusion dia, pada titik pusingan, apabila F tanda X ataupun dy dx d2y dx kuasa 2 adalah negatif, ataupun saya sebut negatif, titik pusingan tu ialah titik maksimum. Poin nombor 2. Apabila F tanda X ataupun D2Y dx kuasa 2 positif, titik pusingan itu
ialah titik minimum. Okey, boleh ikut dah ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Sebenarnya saya boleh tunjuk satu lagi graf, graf untuk fungsi kubik. Okey. Sebenarnya saya dah tunjuk dah sesi yang lepas, tapi semua jadi blur, semua jadi blur. Benda ni pun sama juga. Mungkin elok juga saya bawa balik pada graf yang sama dulu tu. Sekejap ya. Ini dia punya conclusion yang saya nak draw. Kat mana? Sekejap ya. Keep. Dekat mana saya buat dulu? Oh, sorry, komputer jadi slow pula. Tak apalah, saya buka Desmos kat sini. Cuba tengok betul-betul Desmos. Katakanlah saya nakkan fx bersamaan dengan x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak 4. Okey. Ini dia bentuk graf dia. Ini adalah graf x kuasa 3 lah basically. Alright. Cuba tengok bentuk fungsi kecurunan dia macam mana. Fungsi kecurunan ialah f tanda x. Ini konsep yang susah nak telan, tak ngapa. Saya tutup ni sekejap. Cuba tengok pada titik maksimum dekat sini. Okey. Berapa nilai dy dx dekat situ? Berapa nilai kecurunan dekat situ? Pada titik maksimum. Siapa boleh jawab? Apa nilai dy dx di situ? Tak dapat jawab? Cikgu nak nilai dia ke negatif ke positif? Saya nak tahu nilai kecurunan di situ. Nilai kecurunan pada titik maksimum. Nilai kecurunan pada titik maksimum. Kecurunan seketika. Nilai dy dx. Lupa dah? Kosong cikgu. Kosong. Itu saya nak bagi tahu. Pada titik minimum pula, kecurunan dia berapa? Kosong, exactly. Kosong. Okey, sekarang cuba tengok saya klik balik, saya tunjuk balik graf tu. Okey, pada titik maksimum kat sini, nilai kecurunan mesti kosong, iaitu di sini. Nilai kecurunan ni mesti kosong. Betul tak nilai kecurunan itu kosong? Susah juga topik ni. Saya ingatkan mudah nak ajar, susah juga nak ajar. Dia meminta spasi x, maknanya nilai y bersama dengan kosong. Okey. Susah nak faham Susah nak faham. Okey, tak apalah. Okey, sama juga dengan ini. Pada titik minimum, fungsi kecurunan dia warna biru ni nilainya kosong. Mungkin bukan masanya lagi untuk saya cerita bab inilah kot, saya rasa. Saya dapat rasakan ramai orang tak faham apa saya nak cerita kat sini. Okey, tak apalah. Macam inilah kita berbalik pada kita punya conclusion tadi. Saya nak korang hafal saja buat masa ni. Mungkin ada masa kita akan kembali balik semula pada graf tadi. Saya nak korang hafal, kata apabila dy dx pembezaan peringkat kedua negatif ya, itu adalah titik maksimum. Apabila positif saja, itu adalah titik minimum. Ini boleh terima tak conclusion ni? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Alright. Kita stick pada ini buat sementara waktu Kita akan kembali pada graf tu. Sebab kalau korang faham graf tu, korang akan ada satu level yang lebih tinggi memahami konsep titik maksimum dan titik minimum.
Okay, ada masa tolong kita revisit semula ya. Okay, with that said, saya nak revisit satu soalan yang kita dah buat sebelum ni. Iaitu soalan kita buat soalan nilai lah, kendiri nombor 1. Saya tengok contoh dulu kot. Sekejap, ada tak contoh sini? Ada tak contoh mana-mana? Hold on ya. Tanya komputer ni jadi slow dah. Kenapa tak tahu? Sebab file ni besar sangat kot. Contoh dia mana? Contoh mana? Saya nak ambil contoh 17. Saya nak revisit contoh 17. Duplicate. Alright. Saya bawa ke sini. Allah, slownya. Alright. Okay. Tengok betul-betul Cari titik-titik pegun bagi setiap lenggang berikut dan tentukan sifat setiap titik pegun itu. Okey. Soalan A dulu. Y adalah bersama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 5. Alhamdulillah. Jadi dy dx bersama dengan 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12. Alright. Pada titik pegun, dy dx bersamaan kosong. Okey. So far 3 line ni saya cakap siapa di sini yang masih tak faham? 3 line yang sebut ni. Ada yang tak faham tak? Faham Cikgu. Okey, Amar faham. Yang lain macam mana? Akil? Faham you? Faham Faham Cikgu. Alright, good. Semua faham. That's good. Alright. Pada titik pegun maknanya mungkin titik maksima, mungkin titik minima. Kita tak tahu lagi Titik dy dx adalah bersamaan kosong. Okey. So kita equatekan 6x tambah 6x kuasa 2, 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 bersama dengan kosong. Okey. Tujuan kita sekarang ni kita nak cari koordinat Kita nak cari koordinat, jadi kita cari nilai x dahulu. Jadi kita bahagikan dengan 6 sebab kita ada faktor sepunya. Bagi dengan 6 dia jadi x kuasa 2 tambah x tolak 2 bersama dengan kosong. Okey, di sini masih faham lagi ke ada loss dah? Faham lagi sini. Itu still faham Cikgu. Still faham? Okey, kita cuba factorize kan. Boleh tak factorize? 2, 1. Ini mesti tambah, ini tolak 1. Alright. Bermakna betul tak ni? Betul. Okey. Kalau saya expandkan semula dia akan dapat balik fungsi kecurangan macam tu. Bermakna x adalah bersamaan tolak 2, x adalah bersamaan 1. Okey, boleh faham ni? Sampai sini? Boleh faham Cikgu. Boleh. So, kita tengok pula. Pada x bersamaan tolak 2, berapa nilai y? Kita masukkan semula ke dalam fungsi yang asal. Iaitu 2 tolak 2 kuasa 3 tambah 3 tolak 2 kuasa 2 tolak 12 tolak 2 tambah 5. Ini jadi tolak 2 kuasa 3 jadi tolak 8. Tolak 8 darab 2 jadi tolak 16. Okey. Cuba tengok sama ada saya punya kiraan ada mistake tak Kalau ada mistake tolong bagi tahu saya. Negatif 2 kuasa 2 jadi 4. 4 darab 3 jadi 12. Iya ke? Betul-betul. 12. Alright. Kemudian negatif 12 darab negatif 2 jadi 24 kadang tambah 5. Okey. Negatif 16 campur 12 tambah 24 tambah 5 bersamaan dengan 25. Tolong cek betul tak 25? Guna kalkulator masing-masing? Betul Cikgu. Betul Okey, dari sini kita dah dapat bahawa koordinat salah satu titik pegun 1 Titik pegun 1 ialah
Allah, negatif 2, 25. Okey, ini satu. Kita tengok pula apabila X bersama dengan 1. Pada X bersama dengan 1. Y bersama dengan berapa? 2, 1 kuasa 3. Tambah 3, 1 kuasa 2. Tolak 12 darab dengan 1. Tambah 5. Jadi berapa ni? Jadi 2 tambah 3 tolak 12 tambah 5. Jadi 50. Negatif 2, betul tak? Negatif 2. Betul Okay. Betul. Negatif 2. Maknanya titik pegun dengan kedua. Titik pegun kedua ialah 1, negatif 2. So ada 2. Alright. Kita dah ada 2 titik pegun. Tapi kita tak tahu titik tu ialah titik minima atau titik maksima. Jadi kita test dengan menggunakan d2y dx kuasa 2. Kita bezakan semula dy dx ni, dia jadi, kita ambil ni, kita bezakan ungkapan tu. Jadi 12x tambah 6. Okey, sampai setakat ini ada siapa yang dah tak faham atau masih ikut? Boleh ikut lagi cikgu. Boleh ikut cikgu. Okey, boleh ikut lagi Okey, sekarang kita nak masukkan nilai x pada titik pegun yang pertama tu. Itu Allahu Akbar. Wah, saya punya komputer dah respon very slow. Pada x bersama dengan negatif 2, iaitu titik pegun yang pertama. Alright. Berapa nilai dy dx? d2y dx kedua? Iaitu 12 darab tolak 2. 12 tolak 2 tambah 6, iaitu tolak 24 tambah 6. Tolak 24 menambah 6. Tak perlu cari value, tak apa, tapi kita tahu itu negatif, betul tak? So, kalaulah d2y dx2 negatif, titik pegun yang pertama ni titik maksimum ke titik minimum? Siapa boleh beritahu? Maksimum. Maximum, exactly. Ialah titik maksimum. Alright. Okey, kita tengok pula pada titik pegun yang kedua. Pada x bersama dengan 1. d2y dx2 bersama dengan apa? 12 darab 1 tambah 6. Positif, betul tak? Positif. Okey, bermakna titik 1 minimum. negatif 2 ialah titik minimum. Okey, good. Itu dia punya conclusion dia. Okey, saya nak masukkan ini. Saya nak masukkan persamaan garis lengkung tu ke dalam Desmos. Apa nama titik? Ni dia Saya guna pakai baliklah kat sini 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 5. Alright. Okay. Cuba tengok sini. Ini titik pegun pertama kita tengok tadi. Iaitu negatif 2, 25. Itu adalah titik maksimum seperti mana kita kira sekejap tadi. Dan titik pegun satu lagi, 1, negatif 2. Itu adalah titik minimum. Sama seperti mana kita kira sekejap tadi. Okey, boleh faham tak? Okey cikgu. Alright? Boleh faham cikgu. Boleh faham Okey, saya nak tunjuk balik. Okay, ini part yang korang keliru. Saya nak tunjuk balik graf fungsi keturunan dia sebegini. Kalau saya letakkan fungsi terbitan kedua, pembezaan peringkat kedua, f tanda-tanda x. Ini lagi keliru lah korang tengok. Saya padam dengan yang biru ni sekejap. Kita tengok yang hijau saja cukup lah.
pada titik maksimum kat sini, tempat saya tangan tu berada, paksi graf Y tu nilainya negatif. Y tu negatif somewhere kat sini. Apabila X besar negatif 2. Apabila X besar negatif 2, macam mana sekejap. Dia dia. Bila X besar negatif 2, D2Y dx2 bersamaan dengan negatif 18. Alright, itu apabila X besar negatif 2. Kita tengok pada titik minimum. Titik minimum dia X adalah besar dengan 1. Kita tengok pada nilai graf tu. Bila X sama dengan 1, bila X sama dengan 1, nilai D2Y dx2 adalah 18. Jadi di situlah kita membuktikan pembezaan peringkat kedua punya nilai itu sama ada negatif atau positif akan memberi maksud sama ada titik pegun tu titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, boleh faham tak so far? Boleh juga. Boleh juga. Alright. Okey. Good. Okey, seperti yang saya pernah cakap, topik pembezaan ni memang topik berat. Sebenarnya topik pembezaan ni lebih berat daripada topik selepas ni. Topik selepas ni bab pengamiran. Dia tak teruk sangat macam pembezaan yang teruk. Pengamiran bab 3 nanti pun susah. Tapi bab 2 ni lebih susah. Sekejap saya nak tunjuk contoh B ni pula. Tadi kita tengok contoh A. Contoh B pula. Sebab lepas ni saya nak minta korang buat pula ni. Latihan kendari 2.10 ni. Okey. Kalau penat mengantuk pergi cari air sekejap ke, buat kopi sekejap pun tak apa. Soalan B. Y adalah bersama dengan X kuasa 4 tolak 4 X kuasa 3 tambah 1. Alright. Kita nak cari titik pegun, kita cari dy dx terlebih dahulu. Dy dx adalah bersama dengan 4x kuasa 3. Saya harap yang ni tak ada masalah dah. Tolak 12x kuasa 2. Itu sajalah. Okey. Ataupun kita fakturkan, dia jadi 4x kuasa 2 x tolak 3. Okey, sampai sini ada siapa-siapa yang masih tak faham? Ada siapa faham, ada siapa yang tak faham kat sini? Saya faham. Faham juga. Faham Alright. Good. Okey. Pada titik pegun, korang bila nak jawab soalan macam ni, soalan SPM biasa keluar macam ni tau. Soalan SPM memang macam ni lah bentuk dia, selalunya. Pada titik pegun, dy dx adalah bersama dengan kosong. Okey, sebab kecerunan seketika pada titik pegun bersama dengan kosong. So kita katakan dy dx itu kosong, kita bubuhlah persamaan untuk dy dx. Kosong. Bermakna apa? Bermakna x bersama dengan kosong, x bersama dengan 3. Sorry. Okey, sampai sini ada siapa yang tak faham? Faham juga. Faham juga. Semua faham ke? Faham juga. Alright. Okey, jadi sekarang kita bolehlah cari nilai y. Kita nak cari titik pegun kan? Kita kena cari koordinat dia. Pada x bersama dengan kosong, nilai y berapa? Nilai y adalah masuk balik dalam persamaan ini. Okey, masuk balik pada persamaan tu. Jadi y adalah bersama dengan 0 kuasa 4 tolak 4 0 kuasa 3 tambah 1 bersama dengan 1 lah maksudnya. Jadi titik pegun pertama, titik pegun nombor 1 ialah 0 1. Okey, sampai sini faham ke tak? Faham juga. Faham juga. Alright, tolong faham Kalau tak faham tolong bagi tahu. Okey, sekarang pada x bersama dengan 3. Berapa nilai y? Y adalah bersama dengan 3 kuasa 4. Ni panjang kiraan dia. Tolak 4 3 kuasa 3 tambah 1.
Sekejap maknanya 304 ni 981. 81. Oh jenuh ni. 81 9 36 kan. 9 bukan 9 3 3 3 27. 9 darab 3 27. 27 darab 4 104 kan. 104 ke? Guna kalkulator lah, jenuh saya nak kira. Okey. 108. Tak apalah, kita buat kira teruslah. 304 tolak 4 tolak kan, betul lah tolak. Tolak 4 darab 3/3. Okey, 3/2 tambah 1. Tolak 26. Okey, tolak 26. Betul ke jawapannya? Siapa tolong kira dalam kalkulator masing-masing, betul tak tolak 26? Allahu Akbar, selalu jadi macam ni. Tolak 26. Betul je. Betul Okey. Jadi titik pegun yang kedua ialah 3 tolak 26. Okey, so kita dah dapat 2 titik pegun. Sekarang kita nak cari sama ada titik-titik pegun tu titik maksimum atau minimum. Jadi kita cari nilai, buat ni biru lah pula, d2y dx kuasa 2. Kita bezakan semula ungkapan ni. Jadi bersama dengan 12x kuasa 2 tolak 24x, ataupun kita kita faktorkan dia jadi 12x x tolak 2. Okey tak ni? Okey cikgu. Okey cikgu. Ini rasanya tak perlu beza, tak perlu faktorkan, tak apa. Okey, tak apalah. Okey, sekarang kita nak tengok titik pegun 1. Titik pegun 1 x bersamaan 0. Jadi 2 dy dx kuasa 2 adalah bersama dengan 12 0 kuasa 2 tolak 24 darab 0, iaitu bersama dengan 0. Alright, now ini d2y dx ni bukan positif, bukan negatif, tetapi sifar. Maksudnya apa? Bermakna titik, bukan tiki. Sekejap Bermakna titik apa nama tadi? 01 ialah titik apa nama dia tadi? Lengkuk balas. Titik lengkuk balas. Dia bukan minima, dia bukan maksimum. Minimum pun bukan, maksimum pun bukan, tetapi dia adalah titik lengkuk balas. Okey? Boleh faham tak ni? Tu? Boleh. Boleh cikgu. Okey, sekarang kita nak tengok titik pegun yang kedua, iaitu apabila x bersama dengan 3. d2y dx2 bersama dengan 12 3 kuasa 2 tolak 24 darab dengan 3. Guna kalkulator. Selamat guna kalkulator lagi lah. 12 darab 3 kuasa 2 ni 9 lah. Tolak 24 darab 3. Harap-harap betul Okey, 24 darab 3. Betul lah tu. Bersamaan dengan 36 ataupun nilai positif. 36. Nilai 36 tu kita tak penting. Kita nak tahu dia positif atau tidak aja. Positif. Masya-Allah. Tulisan saya sekejap Positif. Itu saja. Bermakna titik 3 tolak 26 ialah titik apa? Titik Minimum. Okey, ada siapa boleh faham tak? Ini dah habis dah soalan B ni. Ada yang tak faham? Faham cikgu. Okey. Faham. Faham semua Harap-harap macam itulah Okey, saya nak bubuh semula fungsi itu ke dalam
kita punya graf. Okey, saya nak key in saja. Okey, iaitu X kuasa 4. Bukan X kuasa 4. Sorry. Betul lah X kuasa 4. Hold on X kuasa 4 tolak 4X kuasa 3 tambah 1. Betul tak? Betul. Okey, cuba kita tengok. Yang pertama tadi ialah titik 01. Cuba tengok betul-betul. 01. Ini titik pegun yang pertama kita tengok tadi. Dia bukan titik maksima, dia bukan titik minima, tapi ialah titik lengkuk balas. Sebab itulah dia punya kecerunan bersamaan kosong. Kecerunan kosong. Tapi bukan maksimum, bukan minimum. Dan yang keduanya, titik apa dia? Jauhnya ke bawah. Ini dia. 3 tolak 26. Ini adalah titik minimum. Jadi betul lah apa yang kita kira sekejap tadi. Okey, boleh faham tak? Boleh faham cikgu? Alright. Boleh. Kalau nak tengok, ini warna biru ni, itu adalah fungsi kecerunan dia. Dan fungsi dy, d2y, dx2, ini dia rupa dia. Tak penting buat masa ni. Alright. Kalau faham, bagus. Okay, sebab apa? Sebab korang perlu buat latihan kendiri. Buat soalan A dulu. Alright, boleh tak? Rasanya boleh buat tak? Boleh cuba cikgu. Okay, kalau nak saya refresh balik slide yang sebelum ni, tolong salin soalan A. Buat soalan A dulu pun tak apa. Yang lain tu kemudian. Okey, dah salin dah soalan A Dah salin cikgu. Okey, ini dia punya working untuk soalan B tadi. Cuba buat. Pastikan semua orang boleh buat Kalau ada yang tak boleh buat, kita tak boleh nak bergerak. Pastikan boleh buat. Dapat cikgu. Dapat apa? Dia punya Titik pegun dia. Titik pegun. titik pegun dia dapat 2 negatif 16. Satu lagi. Yang pertama. Satu lagi negatif 2 16. Titik 2, 16. Okey, yang ni titik maksimum ke minimum? Tu titik minimum. Minimum. Yang lagi satu tu maksimum. Maksimum. Tu siapa? Akil ke? Akil, good. Okey, ada siapa-siapa lagi dapat jawapan? Okey, untuk Akil Akil cuba buat soalan C Akil. Cikgu, saya pun dapat jawapan sama. Alright, good. Saya sikit lagi, saya salah buat. Silap buat, alright. Yang mana, betul Amar nak saya flash balik slide yang sebelum ni tak? Boleh lah cikgu. Yang lain tu buat soalan C. Kalau buku tab boleh buka ataupun salin soalan ni sekarang. Okey, saya pergi balik pada slide ni. Untuk Amar. Cikgu, saya dapat cikgu. Dapat lah kan? Dapat. Sama ke? Sama? Sama. Okey, betul. Sama cikgu. Alright, good. Okey, sekarang buat soalan C.
Siapa yang dah dapat ungkapan dy dx, tolong bagi tahu saya. Saya nak tuliskan di sini. Sebab itu barrier yang pertama tu untuk soalan C. Y bersama dengan X 18 tolak X kuasa 2. Jadi dy dx apa dia? Ungkapan dy dx. Siapa dah bagi tahu, tolong bagi tahu. Siapa dah tahu, dah dapat, tolong bagi tahu saya. Siapa dah dapat ungkapan dy dx? Tolong share kat Sekejap. saya. Saya dapat je, tapi macam tak tahu betul ke tak. Apa dia? Saya dapat negatif 2x kuasa 2 campur 18 per punca kuasa 18 tolak x kuasa 2. Ada siapa-siapa yang dapat macam ni tak? Belum, siap lagi je. Belum siap lagi? Jadi jawapan Akil ke Megat ke siapa tadi? Akil je. Akil kan? Okey, ini betul lah ni. Saya pun dapat macam ni juga. Ya, tapi saya tulis 18 tolak 2x kuasa 2. 18 tolak x kuasa 2. Jadi betul lah tu. Teruskan. Yang mana yang belum sampai ke sini, okey, cuba Cuba sampai situ. Okey, calculation untuk soalan C ni memang panjang. Sebab lepas ni nak cari d2y dx 2 pula. Memang panjang ni. Untuk memory peringatan. Formula Okey. Okey, ini formula yang kena hafal. You are going to need this. In this, dalam soalan ini pun korang kena guna dua-dua formula tu. Cikgu, saya pun dapat jawapan yang sama juga. Alright, good. Akhir dah dapat titik pegun dah? Belum cikgu. Cikgu, saya start sikit dekat bahagian yang titik pusingan tu. Nak cari titik pegun tu. dy dx sama dengan kosong. Okey, saya tunjuk kat sini Senang je sebenarnya. Okey, dy dx bersama dengan kosong. Bermakna ini ungkapan ni tadi 18 tolak 2x kuasa 2 per whatever it is bersama dengan kosong. So kalau kita bawa ini ke kanan jadi apa? Habislah semuanya. Darab dengan kosong kan? So akhirnya 18 tolak 2x kuasa 2 sama dengan kosong. Ataupun 9 tolak x kuasa 2 bersama dengan kosong. Ataupun x kuasa 2 tolak 9 bersama dengan kosong. Jadi faktorkan jadi macam mana? Boleh ikut tak Akil? Mudah je tu. Perhaps Akil mungkin keliru sebab bawah ni complicated sangat ni. Saya terkeliru sikit tadi. Sebab dia bersama kosong, kita bawa ke kanan jadi kosong habis. Tinggal atas ni je. 18 tolak 2x kuasa 2 sama dengan kosong. So, solve yang itu saja.
Amar dapat tak di YDX Amar? Dapat cikgu. Dapat Okey, teruskan. Siapa dah dapat titik pegun? Tak ada lagi Sekarang dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 10 dah kot. 10 lebih dah. Okey, kita overtime sekejap. Tak apa. Kita habis yang ni, kemudian yang lain tu buat homework. Soalan macam ni memang biasa keluar SPM. Saya nak bagi tahu siap-siap. Memang biasa soalan macam ni memang biasa keluar SPM. Memang susah soalan ni. Siapa dapat titik pegun? Apa koordinat dia? Cikgu, dia punya titik pegun 39 dengan negatif 39. 39 dengan Negatif 39. negatif 39. Okey. Negatif 3, negatif 9. Yang lagi satu. Yes. Silap. Saya tak perasan negatif. Negatif 9. Betul lah tu. Okey, sekarang siapa tadi tu, Megat ke Akil? Okey, cikgu. Akil. Sekarang ni nak tahu mana satu maksimum, mana yang minimum. Kena cari D2Y dx2. Yang itu jadi masalah satu lagi sebab guna formula ni. Complicated juga tu. Tapi cubalah. Masa dah habis sebenarnya. Ada siapa lagi dah dapat titik pegun? Dapat cikgu. Amar Amar ke Megat? Saya baru dapat 3 dengan 9. Negatif 3 dengan negatif 9 tu saya tengah mencari. Alright. So Amar dapat dua-duanya? Amar? Dapat cikgu. Okey. Megat teruskan usaha. Yang lain tu cari D2Y dx2. Yang tu quite an effort juga Nak cari tu payah sikit sebab formula dia complicated dan bentuk persamaan dia pun complicated. In the end tak payah cari nilai sebenar D2Y dx2. Cari sama dia positif atau negatif saja. Kalau positif dia itu titik minimum, negatif dia titik maksimum. Okey, saya nakkan ungkapan untuk D2Y dx2. Siapa dah dapat bagi tahu saya. Okey, dah dapat ikut yang tadi. Dah dapat negatif 3, negatif 9 Saya salah tekan kalkulator. Patut dapat lain. Oh, itu kalkulator ni satu masalah betul. Betul. Soalan ni soalan yang susah Mungkin kertas 2 lah kot kalau keluar macam ni. Markah banyak ni sebab dia punya step dia panjang. Anytime boleh buat silap. Okay, in the meantime saya nak cuba nak bubuh dalam Desmos sekejap macam mana bentuk graf dia Teruskan usaha.
darab 18 tolak X kuasa 2 kuasa 1/2. Ui, tu dia. Ni bentuk graf dia. Itu dia 39 dengan negatif 3 negatif 9. Ni bentuk graf dia. Dahsyat bentuk dia. Anyhow, saya tulis jawapan yang saya dapat sebab dah lewat dah Hopefully yang lain pun dapat ungkapan yang sama. Itu dia D2Y dx2. Ini assuming saya tak buat silap mana-mana lah. Saya rasa okey kot insya-Allah. Ada siapa lagi dapat lagi tak di 2Y dx2? Sebab saya rasa macam saya terpaksa tamatkan sesi ni. Tengah mengirik. Ya. Akil, macam mana Akil? Amar? Saya start sikit dekat apa nama yang bila nak ni yang darab-darab. Okey, tak apa. Jawapan saya dah tulis kat situ. Saya harap betul lah jawapan saya tu. Saya rasa saya terpaksa stop di sini dulu lah. Teruskan Teruskan mengira ni. Kalau boleh buatlah malam ni. Dan yang selebihnya cari masa lah untuk try buat. Cari masa untuk try buat soalan yang lain lah. B, D, E, F, G dengan H ni. Sebab kita dah seriously terlebih waktu. Dah 22 minit terlebih daripada pukul 10. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita berpisah untuk malam ni? Tak ada Tak cikgu, semua faham. Faham Semua tekun Hanya ada soalan ni can get elaborate lah. Boleh jadi panjang, kadang-kadang boleh buat tersilap mana-mana. Tapi itulah nasihat saya. Apa pun masalah dia, cuba teruskan buat latihan. Sebab dengan latihan saja, latihan mencukupi saja, kita boleh jadi lebih cekap dengan apa saja jalan kiraan matematik ni. Okey, jadi saya nak semua orang teruskanlah sebab selesaikan soalan C ni. Anyhow, ini adalah titik maksimum dan ini adalah titik minimum. Okey, teruskan usaha cuba cari. Nanti dalam grup WhatsApp tu bagi tahulah sama ada dapat atau tidak. Alright? Baik cikgu. Okey, jadi setakat tu sajalah